Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sepasukan tentera yang menyerbu Kaabah. Namun tadakala mereka berada di tanah yang lapang, mereka dibenamkan ke dalam perut bumi dari awal pasukan hingga yang paling akhir dari mereka. Aisyah berkata, ya Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a aw kama qala. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam, EJK Masjid, yang dimuliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, seterusnya muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi ruang dan peluang untuk kita melaksanakan ibadat, melaksanakan segala titah perintah dan menjauhi larangannya. Dan alhamdulillah, pada malam ini kita dapat lagi bertemu dalam slot pengajian kitab kita, iaitu kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau kita ingat balik tuan-tuan, kita masih lagi berada pada bab yang pertama, iaitu babul ikhlas wa ihdarul niyah fi jami'il a'mal wa aqwalul barizah wal khafiyah, iaitu bab yang membicarakan tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap amalan, ibadah, perkataan yang zahir ataupun yang tersembunyi. Jadi tuan-tuan, hadis yang kita baca pada bulan lepas, hadis yang pertama iaitu berkaitan dengan niat. Seperti mana yang biasa kita dengar, innamal a'malu binniyat. Nabi kata, Nabi bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu tertakluk berhajatkan kepada niat. Jadi tuan-tuan, nak sebut bahawa niat itu amat penting. Niat itu juga bermakna ikhlas, itu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini tuan-tuan, ia sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Kenapa tuan-tuan? Sekiranya kita buat suatu amalan, suatu kebaikan tanpa adanya ikhlas ataupun niat tadi, maka amalan kita menjadi sia-sia. Seperti itulah tuan-tuan yang disebut para alim ulama, yang mana perkara yang paling sukar untuk diubati ialah, ataupun paling berat di dalam ibadah ini ialah tuan-tuan untuk meluruskan niat ataupun meluruskan niat kita itu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan benda ini tuan-tuan, kenapa Imam An-Nawawi letakkan pada awal bab, awal kitab, nak bagi tahu tuan-tuan, buat suatu perkara mesti ikhlas kerana Allah taala. Contohnya, saya datang sini membaca kitab, pertama mesti ikhlas. Kalau tidak ikhlas tuan-tuan, maka sia-sialah amalan saya. Begitulah orang yang mendengar, duduk kat sini, kita niat ikhlas kerana Allah, niat ikhlas kerana nak mendekatkan diri kepada Allah. Dah satu hari kita memperuntukkan masa kita untuk perkara-perkara yang melibatkan duniawi. Maka kita niat, dalam satu hari aku peruntukkan dalam 1 jam atau 40 minit semata-mata untuk kita taqarrub ila Allah, iaitu mendekatkan diri kepada Allah tuan-tuan, maknanya kita mendapat ganjaran. Seterusnya, orang yang nak mengarang, nak membaca, buat apa sekalipun tuan-tuan, dia kena niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana niat inilah yang akan menentukan amalan kita diterima ataupun ditolak. Seperti mana yang telah kita bincangkan pada bulan lepas. Jadi pada malam ini tuan-tuan, kita masuk lagi hadis yang kedua,
iaitu muka surat 35, hadis yang kedua daripada bab yang pertama. وعن أم المؤمنين أم العبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخشف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخشف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخشف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه هذا اللفظ البخاري. Daripada Ummul Mukminin Ummul Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sepasukan tentera yang menyerbu Kaabah, namun tatkala mereka berada di tanah yang lapang, mereka dibenamkan ke dalam perut bumi dari awal pasukan hingga yang paling akhir dari mereka. Aisyah berkata, ya Rasulullah, bagaimana dibenamkan dari awal mereka hingga paling akhir dari mereka? Padahal di dalamnya ada orang-orang pasar mereka dan ada pula yang selain daripada mereka. Baginda menjawab, dibenamkan dari awal hingga akhir mereka, kemudian mereka dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Cuma lafaz ini diambil daripada lafaz Imam Bukhari. Baik. Yang pertama tuan-tuan, hadis ini datangnya daripada Ummul Mukminin. Kalau kita terjemah tuan-tuan, Ummul Mukminin ialah ibu sekalian para orang beriman. Ummun ibu, abun iaitu ayah. Sebab itu budak hari ini sama ada dipanggil mak dia dengan ummi ataupun ibu. Ummi maknanya mak saya. Kalau abi, ayah saya. Kalau abun jadi abi. Tambah ya di belakang, dia akan menjadi saya punya. Contoh saya kata, hadis sa'ah. Ini jam. Nak saya kata jam saya punya, kita tambah ya di belakang. Sa'ati. Sa'ati jam saya punya. Ataupun saya kata apa? Qalamun. Anak pen ni. Hadha qalamun. Jadi nak saya punya, qalami. Mana? Itu ditambah ya tadi. Kita belajar bahasa Arab sikit. Jadi nak kata tuan-tuan, hari ni ada budak-budak panggil ummi. Ummi kata apa ni ummi ni kan? Ummi dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan mak saya. Kalau abi, ayah saya. Asalnya abun. Asal ummi itu ummun. Ummun, baik. Jadi kat sini disebut an ummil mu'minin. Iaitu maknanya ibu. Mukminin sekalian orang yang beriman. Iaitu digelar kepada siapa tu? Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan, Aisyah ini salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa digelar sebagai Ummul Mukminin? Kenapa digelar sebagai ibu sekalian para orang mukmin? Jawabnya tuan-tuan, kerana semua isteri Nabi digelar sebagai Ummul Mukminin. Kenapa digelar sebagai mak ataupun ibu sekalian orang beriman? Kerana semua isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam haram orang lain berkahwin dengan isteri Nabi. Seperti mana haramnya seorang anak mengahwini ibunya sendiri. Ini sebagai khasais Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khasais maknanya keistimewaan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu semua para isteri Nabi diharam orang mukmin lelaki, tak kira zaman mana sekalipun, diharam berkahwin dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah para isteri Nabi digelar Ummul Mukminin, ibu sekalian para orang beriman. Baik. Yang kedua tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu anha ialah antara salah seorang isteri Nabi yang paling muda. Yang paling muda dan paling banyak ilmunya. Dan tuan-tuan, ramai-ramai isteri Nabi, hanya seorang saja isteri Nabi yang digelar sebagai anak dara. Yang lain semua janda. Sebab itu
Ramai di antara ramai-ramai isteri Nabi, hanya seorang saja yang dikatakan isteri Nabi yang dipanggil anak dara. Yang lain semua janda. Baik. Dan Aisyah ini tuan-tuan, isteri yang dicintai oleh Nabi SAW, yang paling dicintai oleh Nabi. Berdasarkan satu hadis, apabila sahabat tanya, ya Rasulullah, di kalangan kami ni siapa yang paling kamu sayang ya Rasulullah? Sahabat tanya. Lalu Nabi kata, yang paling aku sayang di kalangan kamu ialah Abu Bakar As-Siddiq. Iaitu ayah kepada Aisyah, tuan-tuan. Ayah kepada Aisyah juga sahabat Nabi yang sangat-sangat jujur dan sangat-sangat yakin dengan apa yang Nabi sampaikan. Jadi tuan-tuan, bila sahabat dengar jawapan Nabi, sahabat kata, apa ni ya Rasulullah? Asyik Abu Bakar je, kami kat mana? Tak tuan-tuan. Sebab mereka faham dan mereka tahu siapakah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, sanggup dia mati, jangan Nabi yang mati. Seperti mana kita baca sejarah ataupun sirah Islam semasa berhijrah, tuan-tuan. Tuan-tuan, berhijrah ni kenapa? Antaranya perintah datang daripada Allah agar Nabi berhijrah. Sebelum itu mereka dah rancang dah nak bunuh Nabi. Malam ini kita bereskan Nabi Muhammad, bereskan Muhammad. Dia orang nak bunuh dah. Sepakat dah, tuan-tuan. Jadi perintah Allah datang supaya Nabi berhijrah. Dan ketika itu tuan-tuan dah heboh habis dah, tuan-tuan. Dah heboh habis lah bahawa berita dipanggil komplot nak membunuh Nabi SAW. Ketika itu tuan-tuan, bermakna siapa yang berjalan dengan Nabi confirm akan ada kesan dia. Contohlah tuan-tuan, kita naik kereta dengan orang yang nak dibom, tuan-tuan lah. Agak-agak kita nak naik dah, tuan-tuan. Kita tahu dah dia ni akan dibom nanti. Dia ajak kita naik kereta bersama dengan dia, tuan-tuan. Confirm kita nak, tuan-tuan. Paling-paling kurang kita putus kaki juga, tuan-tuan, kena bom sekali. Bukan dibom seorang dia mati, tak. Orang yang dekat dengan dia pun mati. Tak. Macam saya pernah berjalan dengan kawan saya. Masa saya sampai kat Kelantan dulu. Kawan ni, tuan-tuan, dia ada musuh ramai. Yang abang-abang tu dah pesan dah, kau jangan jalan dengan budak ni. Budak ni bahaya. Kau jalan dengan dia memang kau kena juga nanti. Saya pun tak faham, tuan-tuan. Nampak dia baik. Dia pun bawa saya jalan. Sampai satu tempat, tuan-tuan, budak kejar dia, tuan-tuan. Saya lagi, tuan-tuan. Nak dia kejar dengan saya sekali, tuan-tuan. Dia anggap saya ni kawan baik dia. Nak dibaling batu kena kita, tuan-tuan. Bukan kena dia, kena kita, tuan-tuan. Kita tak bersalah pun. Jadi nak kata, tuan-tuan, semasa berhijrah, orang yang duduk dekat dengan Nabi confirm akan kena kesan. Tapi sebaliknya, tuan-tuan, apa dia? Apabila Nabi sampaikan berita kepada Abu Bakar, Nabi datang ke rumah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, boleh tak kamu menemani aku berhijrah? Tuan-tuan, Aisyah sebut, aku tak pernah melihat ayah aku menangis sekuat itu. Menangis dia, tuan-tuan. Menangis semasa Nabi tawarkan, wahai Abu Bakar, nak tak kamu teman aku berhijrah? Aku nak berhijrah, Allah suruh aku berhijrah. Boleh tak kamu menemani aku? Abu Bakar menangis, bukan kata habislah aku matilah. Tak, tuan-tuan. Aisyah kata, tak pernah aku melihat ayah aku menangis sekuat itu. Bila ditanya, wahai ayah, kenapa kamu menangis? Dia kata, aku seronok sangat sebab Nabi menjemput aku berhijrah bersama Nabi SAW. Luar biasa, tuan-tuan. Semasa berhijrah, tuan-tuan, kita baca kisah Nabi. Abu Bakar duduk tak senang. Jalan kadang duduk depan Nabi, kadang jalan belakang Nabi, kadang jalan kanan ke Nabi, kadang jalan kiri Nabi. Sampai Nabi kata, ya Abu Bakar, madza bika? Wahai Abu Bakar, apa dengan kamu? Kenapa ni? Relax lah kalau bahasa kita nak. Tenang. Kenapa kamu jalan depan? Apa jawab Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku jalan depan supaya bila ada orang nak bunuh kamu, biar aku yang terkena dulu. Kalau orang nak tembak aku ke nak menah kamu, aku yang kena. Jadi bila aku berada di depan, aku rasa takut ada orang serang kamu daripada belakang. Sebab itu aku pergi belakang, biar aku kena dulu. Bila aku duduk belakang, aku rasa ada orang nak serang kamu daripada sebelah kanan. Aku pergi lagi. Begitulah, tuan-tuan. Takutnya Abu Bakar terhadap keselamatan Nabi SAW. Lebih daripada dirinya sendiri. Allahu Akbar. Sama juga, tuan-tuan, ketika Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj, tuan-tuan, perkara yang luar biasa. Sampai hari ini, tuan-tuan, kalau kita pakai akal, nascaya kita tidak akan percaya. Kecuali yang percaya ni, tuan-tuan, orang yang ada iman. Benda yang luar biasa. Dulu, tuan-tuan, nak pergi Palestin, tuan-tuan, daripada Mekah, ambil masa berbulan-bulan. Tiba-tiba Nabi kata, aku diperjalankan satu malam. Lepas tu naik ke langit pula. Tuan-tuan, mustahil. Hari ini, tuan-tuan, hari ini, kita dah ada macam-macam kenderaan yang paling canggih. Yang boleh pecut sampai 10,000 km sejam. Ada yang terbaru, tuan-tuan, 30,000 km sejam, tuan-tuan. Apollo naik ke atas. Itu pun kalau saya kata tadi, tuan-tuan, pukul 5 tadi, saya berada di Mekah, tengah tawaf wada'.
Pukul 6 saya ada di Kajang, pukul 7 sampai sini. Confirm tuan-tuan, tuan kata kesian ustaz ni. Confirm ni dekat terputus urat mana. Kita tak percaya tuan-tuan. Sedangkan hari ini kenderaan yang paling canggih di depan mata kita tuan-tuan, kita tak percaya. Kenapa? Mana mungkin pukul 5 tadi buka Kaabah, lepas tu kat sini. Tak percaya. Zaman Rasulullah, kenderaan yang paling laju tuan-tuan, unta dan kuda. Unta dan kuda. Itu pun mengambil masa berbulan-bulan nak sampai ke Palestin, Baitul Maqdis. Tiba-tiba Nabi kata, semalam aku diperjalankan ke Baitul Maqdis, naik-naik ke langit, turun balik. Sebab tu jumpa Abu Lahab. Abu Lahab kata, mu nak tak cerita ni kamu sampaikan kepada orang lain seperti mana kamu sampaikan kepada aku. Aku boleh kumpulkan seluruh orang-orang musyrik ni, orang-orang Quraisy ini kat sini. Nabi kata, ya, aku akan sampaikan. Tuan-tuan, Abu Jahal ni, Abu Lahab ni, dia rasa kena lah lepas ni, kena. Dia kumpul semua tuan-tuan. Dia anggap nanti tak ada orang akan percaya. Kumpul semua tuan-tuan. Memang ternyata bila Nabi sampaikan apa yang Nabi alami tuan-tuan, Isra' Mi'raj. Apa yang berlaku tuan-tuan? Ada orang kafir sungguh. Ada orang beriman sungguh masa tu. Cuma mereka tengok-tengok tuan-tuan, Abu Bakar, sahabat teman rapatnya tidak ada. Tengok-tengok, dia cari tuan-tuan, pergi cari dekat sampai kebun Abu Bakar. Dan ketika itu Abu Bakar dikatakan berada dalam kebun. Pergi tanya tuan-tuan. Abu Bakar nampak dah geng Abu Sufyan, Abu Jahal datang, mesti ada sebab ni. Lalu dia orang tanya, Abu Bakar, nak tak aku cerita satu cerita? Apa dia? Ni daripada teman kamu Muhammad. Lalu Abu Bakar dengar lah. Dia kata semalam diperjalankan ke Baitul Maqdis, naik ke langit sekian. Dia berharap Abu Bakar keluar pada mulut, betul ke macam tu? Nah, tuan-tuan, alangkah terkejut beruknya mereka, beruk pun tak terkejut macam mana. Apa dia yang keluar daripada mulut Abu Bakar? Abu Bakar ke laut. Seandainya itulah yang keluar daripada mulut Muhammad, Nabi Muhammad. Bukan setakat itu, lebih daripada itu aku akan percaya. Terkejut mereka tuan-tuan. Malah dalam riwayat lain dikata, kamu nampak tembok ini warnanya hitam. Warnanya hitam. Dan aku melihat dia warna hitam. Kamu melihatnya warna hitam. Dan seluruh manusia di dunia ini melihatnya warna hitam. Termasuk mata aku. Tiba-tiba Muhammad datang mengatakan, wahai Abu Bakar, tembok itu bukan warna hitam, warnanya putih. Wallahi demi Allah, aku akan menipu mata aku. Aku kata, wahai mata Abu Bakar, tembok itu bukan warna hitam, tetapi warna putih. Sebab apa? Sebab Muhammad yang kata warna putih. Masya Allah. Sebab itu digelar As-Siddiq, yang sangat-sangat membenarkan. Jadi tuan-tuan, sahabat bila dengar je ni, Nabi kata yang paling aku sayang dengan kamu ialah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka tahu tuan-tuan, siapakah Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Yang kedua tuan-tuan, sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, di kalangan wanita siapakah yang paling kamu sayang ya Rasulullah? Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah. Tuan-tuan, hadis ini nak bagi tahu kepada kita orang yang menghina Aisyah. Tuan-tuan, golongan Syiah. Syiah ni tuan-tuan kalau kita belajar banyak kumpulan dia. Yang paling ekstrim sekali dia kata Aisyah, Abu Bakar, Umar semua kafir. Yang paling dahsyat lagi tuan-tuan, dia kata Aisyah satu perkataan yang saya tak sanggup nak lafazkan. Jadi tuan-tuan, bila kita belajar hadis, Nabi kata di antara wanita yang paling aku cintai sayang Aisyah. Jadi tuan-tuan, tertolaklah dakwaan orang jahat ini yang mengatakan Aisyah sekian-sekian tuan-tuan. Nak cerita bahawa Aisyah ialah wanita yang paling Nabi sayang. Baik. Jadi tuan-tuan, Aisyah kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari bersabda, Nabi kata yaqzu jaisunil Ka'bah, iaitu dia panggil, Nabi sebut ada sepasukan tentera yang sangat besar ingin ataupun berhajat menyerang Kaabah, iaitu yaqzu jaisul Kaabah, datang daripada jauh nak serang Kaabah. Dan tuan-tuan, perkara ini juga pernah dirakam, bukan satu golongan ini saja. Dalam Al-Quran surah Al-Fil, surah gajah, yang menceritakan tentang tentera bergajah daripada Yaman yang ingin menghapuskan, meruntuhkan Kaabah. Ada? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Alam surah ini menceritakan tentang tentera bergajah. Nak kata hebatnya tentera ni, datang banyak ramai orang tentera dengan gajah-gajah sekali nak serang Kaabah, nak meruntuhkan Kaabah. Apa jadi tuan-tuan? Allah hantar tentera-tenteranya burung ababil. Yang mana dia kata burung ini tuan-tuan, dia bawa batu. Dan batu ini bila terkena mereka tuan-tuan habis. Seperti mana Allah sebut, itu seumpama daun kayu yang dimakan ulat. Nak kata dahsyatnya mereka diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam hadis ini Nabi kata berkaitan satu
satu cerita, Nabi kata ada satu tentera, sepasukan tentera yang ingin menyerbu Kaabah, menyerbu ataupun menyerang Kaabah. Jadi apa yang terjadi tuan-tuan? Fa idza kanu bi baida. Apabila tentera ini sampai satu tempat, iaitu bi baida, maknanya berada di tanah yang lapang, yang tidak ada tumbuhan, yang tidak ada air. Tiba-tiba tuan-tuan apa terjadi? Nabi kata yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim. Lalu mereka dibenamkan, ditelan oleh bumi, habis licin tuan, daripada A sampai Z. Bahasa kita senang, itu bi awwalihim, daripada awal mereka sampai akhir mereka. Semua tuan-tuan, tak kira siapa-siapa, sapu habis. Nak cerita bahawa ini balasan kepada orang yang ingin melawan ataupun meruntuhkan Kaabah. Dan Kaabah ini tuan-tuan dipanggil Baitullah. Kaabah ini adalah Baitullah, itu rumah Allah. Dan tuan-tuan, saya selalu sebut, siapa yang pernah pergi ke umrah, pergi haji, kali pertama tuan-tuan dia melihat Kaabah, nescaya di sana dia akan mengalirkan air mata dia. Saya biasa bawa jemaah umrah dan haji. Sampai saja tuan-tuan, Masjidil Haram mesti ada jemaah tak sabar. Ustaz, mana Kaabah Ustaz? Sebab dia banyak baca satu buku tuan-tuan. Sebab dia kata kalau banyak dosa, tak nampak Kaabah tuan-tuan. Padahal tuan-tuan baru masuk pintu, tak nampak lagi Kaabah. Kaabah di tengah-tengah sana. Dia tanya, saya kata, Ji, sabar. Kejap lagi saya bagi tahu. Kejap-kejap tanya lagi, mana Kaabah Ustaz, mana Kaabah? Saya kata, sabar. Sampai-sampai kata, okey. Dah Kaabah di depan kita. Dia nampak tuan-tuan, nampak hitam dengan disulami dengan khot berwarna corak emas tu lah. Tuan-tuan, kebanyakan mereka, majoriti mereka menangis teresak-esak tuan-tuan. Itu tandanya tuan-tuan, Masya Allah, Kaabah ini memberi suatu ketenangan kepada orang yang beriman. Sehingga dalam satu hadis tuan-tuan, orang yang melihat Kaabah tu pun tuan-tuan, dapat pahala, dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya selalu ingatkan tuan-tuan, orang yang pertama melihat Kaabah tuan-tuan, ada satu petua tuan-tuan, satu petua. Saya banyak kali dah cerita dalam kuliah saya, sama ada masjid ni ataupun tempat lain. Tuan-tuan, orang yang pertama, mana tahu di kalangan kita hari ini ataupun minggu depan, bulan depan nak pergi umrah tuan-tuan, itu kali pertama. Ni, dengar ni tuan-tuan. Siapa yang pertama kali melihat Kaabah dan dia berdoa ketika itu tuan-tuan, doanya sangat-sangat mustajab. Sangat-sangat mustajab. Kenapa tuan-tuan? Kerana ketika itu hatinya, ya Allah, menangis tuan-tuan. Orang ni menangis tuan-tuan. Saya pernah dapat jemaah tuan-tuan, yang mana dia ni nampaklah sado, nampak gentle tuan-tuan. Tapi bila dia nampak Kaabah tuan-tuan, dia menangis seumpama kanak-kanak yang kehilangan ibunya. Menangis tuan-tuan. Allahu Akbar. Bila ditanya selepas umrah tuan-tuan, malam tu dia jumpa saya. Saya tanya, bang, minta maaf. Pagi tadi kita masuk umrah tu, Masya Allah, abang cukup luar biasa. Dari segi tengok menangis abang, Masya Allah. Tuan-tuan, dia menangis lagi. Dia kata, Ustaz, sebelum ni saya jahil Ustaz. Saya jahil. Saya tanya kawan-kawan saya yang pernah pergi haji umrah. Saya tanya dia apa yang best dekat sana orang nak pergi. Sebab saya ni jahil Ustaz. Negara lain saya dah pergi habis dah. Tapi tanya kawan-kawan, dia kata, engkau pergi London ke, pergi Jepun ke, yang paling best Mekah, dia kata. Saya pun tak faham. Bila tanya apa yang best, dia kata makan nasi Arab. Tapi yang paling best, dia kata, aku tak tahu nak cakap apa. Cuma kalau kau pergi, kau akan merasa seperti aku. Jadi jawapan tadi saya tak puas hati. Tanya mak saya, ayah saya. Mak saya nak pergi lagi, umrah nak pergi lagi. Saya tanya apa yang best. Mak saya kata, Allah, suasana kat sana, orang ramai datang masjid, orang-orang. Dekat Shah Alam pun ramai orang, dia kata. Dekat Putrajaya pun hari Jumaat ramai orang. Jadi jawapan ini tak memuaskan saya. Tapi kali ini Ustaz, bila saya sampai nampak Kaabah, saya menangis, ya Allah. Rupanya ketenangan saya cari selama ini Ustaz, baru hari itu saya dapat tuan-tuan. Saya dah pergi London, saya dah pergi Australia, Jepun semua. Tapi ketika itulah saya bawa sedapat ketenangan yang saya cari selama ini. Menangis dia tuan-tuan. Ustaz, boleh tak saya nak duduk sini, saya tak nak balik. Saya kata, bang, jangan buat hal bang. Pasport tu saya pegang. Dia tak boleh tuan-tuan. Kalau travel hilang pasport memang kena tanggung lah. Ustaz, saya tak nak pergi mana dah Ustaz. Saya nak mati kat sini. Masya Allah tuan-tuan. Dia tak nak balik pergi mana dah tuan-tuan. Dia nak duduk situ saja. Sampai hari ini tuan-tuan ditanya saya, Ustaz, bila lagi nak pergi umrah, saya nak pergi lagi. Nak cerita, Masya Allah tuan-tuan, Kaabah itu memberi ketenangan kepada insan-insan yang pernah sampai di sana. Jadi orang-orang yang tak pernah sampai tuan-tuan, berniatlah, berazamlah. Sebab apa? Sana ada satu ketenangan. Dan pernah ada satu cerita tuan-tuan, orang ni kaya. Cuma masalah tuan-tuan, anak dia kurang adab,
kurang hormat, biasa anak nakal. Macam-macam buat, hantar ke pondok, pondok halau, hantar mana-mana, motivasi sama saja. Dibawa pergi mana-mana, tuan betul tak lepas. Akhir sekali dijumpa tuan guru ni. Lalu dicerita masalah anak dia. Lalu tuan kata, macam ni lah, tuan dah hantar ke pondok sana, hantar ke pakar moti sini dah sama. Apa kata bawa dia pergi umrah. Dia kata, umrah tak sampai lagi. Dia pun tuan-tuan bagi tahu anak dia, anak lelaki. Nak, ayah nak bawa kamu pergi umrah. Dia kata, no. Kata, ayah tak nak. Dia kata, saya tak nak. Pergi tempat lain tak apa. Umrah, saya tak nak. Tuan-tuan. Akhir sekali ayah dipaksa. Kalau kau tak ikut aku, jangan harap aku bagi duit. Akhir sekali budak dia terpaksa ikut ayah dia, tuan-tuan. Bila sampai Kaabah, tuan-tuan, Masya Allah, anak dia boleh menangis, dia kata. Anak dia, tuan-tuan, panggillah motivasi apa, takkan menangis. Walaupun satu dewan menangis, dikerahnya hati dia. Tapi bila dia melihat Kaabah, tuan-tuan, dia boleh menangis. Akhir sekali lepas buat umrah, dia kata apa? Abah, boleh tak abang nak duduk kat sini? Abah dengan Umi baliklah. Ya Allah, ayah kata, ya Allah, anak aku berubah secara total, dia kata. Tadi yang awal dia merajuk, tak nak hentak kaki, tak nak datang, tiba-tiba sampai dia jumpa Kaabah, tuan-tuan, dia tak nak balik pula. Masalah pula. Terpaksa saya pula pujuk dia, kata. Nak, boleh, tapi jangan duduk sini, kita balik dulu, nanti kamu datang. Tak nak, saya tak nak balik, tuan-tuan. Masya Allah. Ringkaskan cerita, tuan-tuan. Orang ini kata, dia jumpa Syekh ni balik. Tuan guru ni balik. Kata, tuan guru, ingat tak saya dulu pernah datang cerita pasal masalah anak saya? Ya. Alhamdulillah, tuan guru. Betul, tuan guru, memang ternyata menjadi. Anak saya berubah total. Dulu kasar, cakap kasar, nakal. Hari ni Masya Allah, setelah saya bawa pergi umrah. Cuma sekarang ni setiap minggu dia nak minta saya pergi umrah. Nak cerita, tuan-tuan, Kaabah itu boleh mengubah sikap orang. Kaabah itu. Jadi, Kaabah ini, tuan-tuan, adalah rumah Allah. Yang mana dibina oleh kekasih Allah, namanya Ibrahim AS dan anaknya Ismail AS. Tuan-tuan. Jadi bila benda ni terjadi, tuan-tuan, bila Nabi Ibrahim membina Kaabah, apa Nabi Ibrahim buat, tuan-tuan? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami ini, Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim setelah diarahkan membina Kaabah dengan anaknya anaknya Nabi Ismail AS. Setelah selesai, tuan-tuan, Nabi Ibrahim berdoa dengan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sama juga, tuan-tuan, kita disuruh selepas beribadat berdoa kepada Allah agar Allah menerima ibadat kita, puasa kita, segala ibadat kita. Apatah lagi Nabi Ibrahim AS diperintahkan buat Kaabah. Ini kekasih Allah. Itu pun Nabi Ibrahim berdoa. Baik. Jadi nak cerita, tuan-tuan, Kaabah ini bukan sebarangan tempat, tetapi tempat yang suci. Sebab itu, tuan-tuan, dia tidak ada tempat yang paling suci kecuali yang pertama Kaabah. Itu dekat, dia panggil haram, tanah haram. Kenapa, tuan-tuan? Dalam dunia ini, tuan-tuan, hanya ada beberapa tempat saja yang diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Yang pertama, dia panggil Masjidil Haram. Itu yang ada Kaabah. Beramal di sana, tuan-tuan, dapat 100,000, 100,000 kali ganda. Bermakna apa, tuan-tuan? Maknanya, bila kita solat di sana, seumpama kita solat di tempat lain, 100,000 kali ganda. Yang kedua, tempat yang kedua, tuan-tuan, ialah Madinah Al-Munawwarah, tempat makam Nabi Muhammad SAW di Madinah. Situ, tuan-tuan, ganjarannya apa, tuan-tuan? Itu 1,000 kali ganda. Maknanya kalau kita solat di satu di masjid sekali, seumpama kita solat di tempat lain 1,000 kali ganda. Tempat yang ketiga, tuan-tuan, Masjidil Aqsa, itu Palestin. Solat di sana satu kali, seumpama kita solat di tempat lain 500 kali. Yang keempat, tuan-tuan, masjid yang keempat yang ada ganjaran ialah Masjid Quba. Masjid pertama yang dibina dalam Islam. Itu Masjid Quba. Tak jauh daripada Masjid Nabawi. Kalau kita pergi umrah, tuan-tuan, dia bawa kita pergi ziarah Masjid Quba. Dengan syarat, kita mesti berwuduk daripada hotel kita, lalu kita pergi Masjid Quba dan solat di sana 2 rakaat, tuan-tuan. Nabi sebut apa? Seumpama kita melaksanakan umrah. Masya Allah. 4 masjid inilah yang diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu saya kalau bawa jemaah, tuan-tuan, biasa ni jemaah kadang-kadang dileka, tuan-tuan, dapat hotel sedap 5 star pula. Dia tak nak pergi solat berjemaah, tuan-tuan. Dia nak solat dalam bilik, tuan-tuan. Sebab apa dia kata? Syok lah ustaz dengan cerita orang Arab ni, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ada, tuan-tuan, lebih-lebih musim haji, 40 hari, 45 hari, 55 hari ada. Jadi dia rasa tak tahu nak buat apa di dalam hotel, tuan-tuan. Kat luar panas atau sejuk, tuan-tuan, dia tak nak. Saya kata jangan. Kita datang sini jauh lah. Ganjarannya cukup besar. Jadi nak kata Kaabah ini suatu tempat yang Allah jaga. Baik.
Seterusnya tuan-tuan, Allah sebut dalam surah Al-Hajj, siapa yang ingin merosakkan Kaabah, apa Allah sebut? Wa may yurid fihi bi ilhad bi zulmin nuzikhu min azabin alim. Sesiapa yang berazam melakukan kerosakan di situ itu di Kaabah, sebarang perbuatan yang dilarang dengan cara yang zalim, kami akan merasakannya azab yang tidak terperi sakitnya. Tuan-tuan, Allah sebut sendiri. Maknanya orang yang nak merosakkan Kaabah, sama juga tuan-tuan orang yang berada di Masjidil Haram, lalu dia buat dosa tuan-tuan, ulama kata digandakan dosanya, dan dia mendapat laknat murka daripada Allah dan para malaikatnya. Sebab itu dalam Masjidil Haram jangan sekali-kali kita cuba nak buat dipanggil maksiat ataupun dosa. Tapi ada tuan-tuan, ada kita kehilangan beg dan sebagainya tuan-tuan. Tak? Ada biasa. Tapi ingat, satu hadis lagi, malaikatnya laknat orang yang buat kerosakan dosa di tanah haram. Baik. Jadi Nabi nak cerita bahawa orang yang datang niat semata-mata nak serang Kaabah, nak meruntuhkan Kaabah tuan-tuan, tak dapat serang lagi sampai pertengahan jalan ketika mereka rehat tuan-tuan. Nabi kata yukhshafu bi amwarihim wa akhirihim. Lalu Allah membenamkan mereka tuan-tuan daripada awal hingga akhir. Maknanya Allah sapu habis bersih tuan-tuan. Tak kira kanak-kanak, orang besar, orang lalu lalang pun kena semua habis tuan-tuan. Baik. Jadi Aisyah bertanya, Aisyah ada kemusykilan. Qalat, Aisyah bertanya, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana mereka ditenggelamkan akhir daripada awal dan akhir? Maknanya semua disapu bersih, tenggelam, sedangkan wa fihim aswaqum. Sedangkan di situ ada golongan-golongan yang tidak ada niat nak serang Kaabah. Aswaqi maknanya orang-orang pasar. Maknanya ulama kata ramainya mereka ni, tentera mereka ni, sampai mereka pergi satu tempat berhenti tu boleh jadi pasar, ada orang jual dan sebagainya. Kadang-kadang dia berhenti satu tempat penduduk kampung tu kampung boleh jual macam-macam. Jadi Nabi kata semua disapu bersih, tenggelam habis, kerana Allah bagi azab kepada mereka. Jadi Aisyah tanya, ya Rasulullah, seolah-olah kata, ya Rasulullah, kesianlah mereka-mereka yang tidak ada kaitan dengan tentera tadi, contoh penduduk kampung tersebut ataupun orang yang lalu lalang kat situ, ya Rasulullah, kena juga ya Rasulullah. Nabi kata ya semua sekali kena, tak kira orang yang lalu lalang naik basikal main kat situ pun kena tuan-tuan. Bahasa kita. Jadi Aisyah tanya bagaimana mereka diazab ataupun ditenggelamkan semua sekali, sedangkan di situ ada orang yang tidak ada niat nak serang Kaabah, ada orang lalu lalang dekat pasar tu. Wa man laisa minhum, sedangkan mereka bukan di kalangan tentera tadi ya Rasulullah, mereka hanya lalu lalang ataupun penduduk kat situ. Lalu Nabi jawab tuan-tuan, qala yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim. Nabi kata ya semua sekali disapu, semua tenggelam. Thumma yub'atsuna ala niyatihim, tetapi nanti mereka akan dibangkitkan balik pada hari akhirat, hari kiamat tuan-tuan, di atas niat mereka. Maknanya kalau mereka tak ada niat nak serang Kaabah, maka mereka tak terkena lah. Yang kena yang ada niat tadi. Nak cerita tuan-tuan, kenapa Imam An-Nawawi letak dalam hadis ini, hadis yang kedua daripada bab niat. Nak cerita niat jahat tuan-tuan disertai dengan keazaman, kesungguhan. Walaupun dia tak buat lagi tuan-tuan, kena azab, kena dosa, dapat dosa. Walaupun dia tak buat lagi, ustaz tak buat lagi, sebab apa? Dia ada kesungguhan. Nanti kita akan jumpa satu hadis lagi berkaitan dengan orang yang bunuh dan orang yang membunuh dan yang dibunuh. Yang membunuh, yang terbunuh, kedua-duanya masuk neraka. Nabi kata fal qatil wal maqtul finnar. Nabi kata yang membunuh, yang dibunuh masuk neraka. Sahabat tanya, ya Rasulullah, memang patut orang yang membunuh itu masuk neraka, bagaimana pula orang yang terbunuh? Dahlah terbunuh, dahlah dibunuh, masuk neraka pula ya Rasulullah. Nabi kata kenapa? Kerana kedua-dua mereka berkeinginan bersungguh-sungguh nak bunuh saudaranya. Nak cerita tuan-tuan, dengan niat saja tadi pun dia dapat doa, dipanggil dosa tadi. Sebab itu tuan-tuan, daripada apa yang Nabi sebutkan tadi, semua itu akan dibinasakan, tak kira orang baik orang jahat. Cuma mereka ini dibangkitkan balik dalam keadaan niat masing-masing. Pengajaran daripada hadis yang kita sebutkan tadi tuan-tuan, kita ingat satu hadis lain Nabi sebut, berhati-hatilah tuan-tuan berkawan dengan orang yang jahat. Kita ni baik, tapi kita ada sahabat baik kita, sahabat yang buat maksiat, buat zalim tuan-tuan. Kita bersama mereka, tapi kita tak melakukan perkara yang dosa ataupun perkara yang dilarang tadi. Ingat satu hadis Nabi kata, wallazi nafsi biyadi la ta'murunna bil ma'ruf
wala tanhawunna 'anil munkar au la yusikannallaha ay yab'atha 'alaikum iqaban min 'indih thumma la tad'unnahu fala yastajibu lakum. Nabi SAW pernah bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, kalian benar-benar harus memerintahkan kepada kebajikan dan melarang perbuatan mungkar. Atau Allah benar-benar dalam waktu yang dekat akan mengirimkan kepada kalian suatu siksaan dari sisinya. Kemudian kalian benar-benar berdoa kepadanya, tetapi dia tidak memperkenankan lagi kalian. Apa maksudnya tuan-tuan? Maknanya ada kawan kita buat jahat. Kita tak larang tuan-tuan, kita biarkan dia saja. Bila azab tuan-tuan Allah turun tuan-tuan, semua yang dia kena, kita pun kena. Dan ketika itu kita berdoa, ya Allah janganlah ya Allah, tuan-tuan, Allah tak terimalah doa kita. Seperti mana Allah sebut dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Surah Al-Anfal yang mana Allah sebut, wattaqu fitnah. Takutlah kamu dengan fitnah, dengan dosa, dengan kesalahan yang kamu buat tadi. La tusibannalladzina zalamu. Kamu kena takut dengan azab yang aku turunkan. Dia tidak hanya kena pada orang-orang yang zalim saja di kalangan kamu, khassah. Tetapi semua kena. Allah sebut, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah sesungguhnya siksaan Allah itu sangatlah sedar, sangat-sangat berat dan sangatlah perit. Jadi Allah sebut tuan-tuan dalam surah Al-Anfal ayat 25 supaya kita berhati-hati apabila kita berkawan dengan orang-orang yang mendapat kemurkaan Allah. Bukan dia seorang yang dapat seksa ataupun azab, kecuali kita juga akan diazab bersama. Sama juga tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis yang panjang lebar tuan-tuan. Nabi kata ada satu kapal yang ada dua tingkat. Kapal ini tuan-tuan orang bawah dan orang atas. Orang bawah ni tuan-tuan, dia nak ambil air, nak masak apa-apa, dia kena melalui tingkat atas. Sebab dia nak ambil air, cedok air. Tak? Jadi orang tingkat bawah ni tuan-tuan, dia nak ambil air, dia kena lalu tingkat atas. Suatu hari, mungkin tingkat apa tu dah jemu dah. Apalah kau ni, asyik-asyik datang atas je, serabut lah. Ataupun orang bawah rasa penat sangat naik atas, turun balik. Akhir sekali tuan-tuan, mereka ni kat bawah ni bermusyawarat, berbincang. Apa kata orang atas, dia nak tutup pagar dah, dia tak nak bagi kita pergi. Kita ambil air daripada bawah je lah. Maknanya kita tebuk kapal ini. Yelah tuan-tuan, air dengan kapal kat bawah tu tak? Kita tebuk je lah, senang, air keluar nanti. Bereslah kita. Jadi orang tuan-tuan yang tingkat atas pun tahu tuan-tuan. Mereka dengar apa yang dimusyaratkan di kalangan orang yang bawah tadi. Jadi dia orang beritahu, kata tak? Orang bawah ni disebabkan kita tak nak bagi dia ambil air, dia orang nak tebuk kapal ni. Tebuk kapal ni ambil air tu secara direct tu. Lalu dia kata, tak apalah, biarlah. Itu hal dia orang. Yang mati dia orang, bukan kita. Dia lupa tuan-tuan, mereka juga berada dalam satu kapal. Nabi sebut tuan-tuan, mereka berada dalam satu kapal. Kalau kapal kat bawah tadi tuan-tuan, bocor, tenggelam. Nascaya yang atas juga sama saja. Apa nak cerita tuan-tuan? Ulama kata, dalam masyarakat tuan-tuan, mesti ada amal ma'ruf wa nahi anil munkar. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Dia tidak boleh, tak apalah, ini bukan anak aku, ini bukan anak saudara aku, ini orang lain. Tuan-tuan tak, dia akan datang musibah nanti. Musibah tuan-tuan bukan datang seorang. Macam saya pernah cerita dulu. Kampung ni tuan-tuan, dulu ada seorang saja mat pet dia panggil, hisap dadah. Lalu tuan-tuan, orang kampung ni dia malas nak cara. Dia bagi tahu ayah dia marah pula orang ni. Engkau jangan tak payah pandai jaga kain orang lah. Ini anak aku tahulah anak aku baik. Jadi tuan-tuan, orang kampung tersebut, dia panggil nafsu. Maknanya, alah, dia lah anak aku, yang penting anak aku, bukan anak aku. Masing-masing jaga tuan-tuan, baik. Apa jadi tuan-tuan? Masing-masing tak jaga. Nampak ada budak dihisap dan sebagainya. Dia tak tegur. Dia tak melarang kemungkaran. Akhir sekali tuan-tuan, satu kampung jadi mat pet. Anak-anak dia sendiri. Sebab apa? Virus tuan-tuan mesti dicegah. Virus mesti dicegah. Sebab itu dalam Islam mesti ada amal ma'ruf wa nahi anil munkar. Dan seterusnya tuan-tuan, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata, idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'azabin min 'indih. Faqultu ya Rasulullah, ama fihim anasun salihun? Qala bala. Qalat fa kaifa yasna'u ulaika? Qala
yusibuhum ma asaban nas thumma yasiru ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Nabi SAW pernah sebut tuan-tuan dalam satu hadis, Nabi kata, apabila perbuatan-perbuatan maksiat, dosa, mungkar muncul di kalangan umat aku, maknanya terzahir tuan-tuan. Orang hari ini buat dosa, dia panggil apa? Berbangga pula tuan-tuan. Dan orang tahu. Apa dia Nabi kata? Maka Allah akan menimpakan azab dari sisinya kepada mereka secara menyeluruh. Semua sekali kena. Lalu tuan-tuan Ummu Salamah, isteri baginda bertanya, Ya Rasulullah, bagaimanakah bila di antara mereka terdapat orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik yang tidak buat maksiat ya Rasulullah? Maknanya ya Rasulullah, adakah orang soleh juga kena ya Rasulullah? Apa Nabi kata? Jawab, ya, semua kena. Ikut tertimpa azab itu pula, Nabi kata. Lalu Ummu Salamah tanya lagi, lalu bagaimanakah nasib mereka ya Rasulullah? Nasib orang yang soleh tadi, sedangkan mereka tak buat jahat. Sebab itu tuan-tuan, dalam Islam dia ada satu kaedah. Ad-dinun nasihah. Agama itu saling nasihat, menasihati. Bukan kita nasihat itu, kita ni hebat sangat, kita ni bersih, suci, tidak tuan-tuan. Tetapi ini perintah Nabi. Nabi kata, idza ra'a minkum munkara. Apabila salah seorang daripada kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia cegah. Kalau tidak tuan-tuan, dia akan kena semua sekali. Kena semua sekali. Cuma orang yang soleh tuan-tuan, bila dibangkitkan balik, mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya tuan-tuan, apa dia? Bersentiasalah niat sentiasa nak melakukan kebaikan. Kalau kita mati meninggal ketika itu, insya-Allah kita akan dibangkitkan dalam keadaan kita niat yang terakhir tadi. Kalau kita niat buat jahat tuan-tuan, maka kira dianggap sebagai orang yang jahat. Tapi ketika itu kita niat buat baik tuan-tuan, insya-Allah kita akan ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh. Jadi tuan-tuan, loceng pun berbunyi. Saya rasa setakat ini saja, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lemah dan kurang itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.